Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-mak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita ambil ini ialah sambungan pada ayat yang sebelumnya. Ayat ke-16 ni Allah Subhanahu wa taala menyebut supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kullil mukhallafin. Mukhallafin ni orang yang tak nak berjuang, yang tak nak ikut serta Nabi dalam peperangan, iaitu golongan munafik. Golongan munafik ni dalam perang Badar pun dia mula-mula bersemangat, bila Nabi mula bertolak, lalu mereka ni tarik diri. Mereka tarik diri menyebabkan tinggal bilangan tentera yang awalnya ramai, tinggal 313 saja. Dan seorang-seorang balik ke Madinah tidak menyertai peperangan. Jadi golongan yang tak diperang ni, iaitu golongan munafik minal Arab, mereka ni di kalangan Badui, orang Arab Badui, di kalangan Arab Badui. Satu da'un dia qaumin uli ba'sin syadid. Mereka ini Allah Ta'ala beri amaran sama ada mereka pergi perang bersama Nabi SAW, lalu mereka akan dapat pertolongan Allah, atau Allah akan terpaksa berperang dengan golongan yang lebih kuat lagi. Musuh datang menyerang mereka, lalu mereka akan berdepan dengan kekuatan musuh tersebut yang gagah, yang kuat memerangi mereka. Dan fa'in tuti'u yu'tikumullah ajran azim. Kalau kamu taat perintah Allah Ta'ala, iaitu perang bersama Nabi SAW, maka Allah akan beri balasan yang baik. Wa in tatawallau kama tawallaitum min qabl yu'azibkum azaban. Kalau kamu tak nak berperang bersama Nabi, maka Allah Ta'ala akan timpul kepada kamu azab siksaan yang tidak terperi sakitnya. Maksudnya, dia golongan munafik ni, dia tak nak perang bersama Nabi. Lalu Allah Ta'ala beri amaran, kalau kamu tak nak berjuang bersama Nabi SAW mempertahankan Islam, Allah akan datang kaum lain serang kabilah-kabilah mereka ni. Sebab mereka ni Badui. Mereka ni Badui, ada kabilah-kabilah di luar-luar bandar. Musuh mereka ni sentiasa ambil kesempatan untuk menyerang. Jadi Allah Ta'ala beri pilihan sama ada ikut Nabi berperang bersama Islam, atau Allah akan datangkan azab yang dalam bentuk serangan musuh-musuh lain, dan musuh tak lagi kuat. Masa tu orang Islam tidak akan bantu. Laisa 'alal a'ma harajun. Allah Ta'ala sebut kecuali orang yang buta. Orang yang buta, orang yang cacat, tepang sini orang cacat, dan orang yang sakit, orang tu diberi kemaafan, tak pergi perang. Sahabat-sahabat Nabi ni semua nak pergi perang. Mereka menangis-nangis. Yang buta-buta ni macam Abdullah bin Salam, Abdullah bin Maktum radhiyallahu, nangis mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku pun nak mati syahid juga, aku pun nak pergi perang juga. Nabi kata, tak apalah kamu tak pergi. Dia kata, aku boleh pergi, boleh tolong-tolong di belakang pun tak apa, tolong bantu apa-apa saja. Lalu Allah turunkan ayat Quran bahawa orang yang sakit, yang tempang, yang cacat, orang ni diberi kemaafan oleh Allah Ta'ala. Al-a'ma di sini ialah orang buta, merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi macam Abdullah bin Maktum ni, dia buta. Tapi sahabat yang hebat, pernah jadi wakil Nabi di Madinah, pernah jadi muazzin Nabi SAW, dan dia diberi kemaafan. Wa man yutillahu wa rasulahu yuqid. Allah kata siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah akan masukkan dia dalam syurga yang mengalir sungai-sungai. Maknanya tak semesti mati syahid saja. Taat perintah Allah, taat perintah Rasul, Allah akan beri balasan syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Wa ta'ala ya'zibu azaban. Tapi kalau yang engkau nak tak dengar juga, nak engkau perintah Nabi, maka akan ditimpa azab. Sebab kalau mereka nak pergi juga perang, padahal Allah Ta'ala dah kecualikan mereka, kalau dia pergi juga Allah beri amaran, Allah akan azab. Pasal apa? Sebab terpaksa sahabat duk carry dia ni, duk bawa dia, jaga dia, sebab dia buta, dia sakit dan seumpamanya. Laqad radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala redha akan orang yang beriman. Siapa dia? Iaitu iz yubayyi'unaka tahta syajarah, tatkala mereka beri bai'ah pada kamu ya Muhammad di bawah pokok. Dalam Islam ni ada 3 peristiwa yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha. Ada 3 peristiwa. Siapa-siapa yang masuk dalam 3 peristiwa ni, dia dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Allah redha pada dia dan dia redha pada Allah. Yang pertama, mereka hijrah ke Madinah.
Yang kedua, mereka pergi perang Badar bersama Nabi SAW, dipanggil ahli Badar. Yang ketiga ialah mereka yang bersama Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Waktu dengar berita Sayyidina Osman bin Affan, Nabi sampai Hudaybiyah, Nabi nak buat umrah tahun ke-6. Nabi nak buat umrah, tapi dia sampai Hudaybiyah, Nabi berhenti dulu. Nabi hantar Sayyidina Osman bin Affan dengan 2 orang lagi sahabat untuk beritahu pembesar Quraisy bahawa Nabi datang nak buat umrah, bukan nak perang. Tiba-tiba Sayyidina Osman ni tak balik. Tunggu balik, tak balik. Akhirnya dapat berita Sayyidina Osman kena bunuh. Lalu sahabat-sahabat bersumpah setia bersama Nabi bawah pokok ni ayat ni. Bersumpah setia, ya Rasulullah, hari ni apa nak jadilah, kami akan serang Mekah sebab dia kalikuk. Duta ni tak boleh bunuh. Sebab peraturan tu sampai sekarang, duta kita marah macam mana pun tak boleh kita bertindak atas duta, utusan. Ni Sayyidina Osman ni utusan Nabi. Tiba-tiba mereka dengar Quraisy bunuh Sayyidina Osman. Sahabat-sahabat tak boleh terima berita tersebut, walaupun mereka tak bersiap perang. Tapi akhirnya mereka bersumpah dengan Nabi, ya Rasulullah, hari ini apa nak jadilah. Kita akan serang Mekah, kita akan perangi mereka kerana mereka telah membunuh Sayyidina Osman bin Affan. Jadi bai'ah itulah dipanggil jalan Allah Ta'ala sebut aja, yubayi'unaka tahta syarah. Bai'ah itulah bai'ah, janji setia seorang Nabi seorang salam dengan Nabi SAW, bersumpah untuk bantu Nabi. Fa'alima ma fi qulubihim, lalu Allah Ta'ala mengetahui apa yang pada mereka. Fa'anzala sakinata alaihim, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam jiwa mereka, ketenangan dalam hati mereka. Mereka sabar dengan arahan Nabi, dengan cakap Nabi. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka dalam masa yang terdekat. Sebab lepas mereka bersumpah, tiba-tiba orang Quraisy ini dengar cerita tu, mereka bebaskan Sayyidina Osman. Rupanya Sayyidina Osman belum dibunuh. Bebas Sayyidina Osman. Lalu mereka adakan perjanjian Hudaybiyah, di mana mereka tak dibenarkan, Nabi dan para sahabat tak dibenarkan pergi buat umrah tahun tu. Cuma mereka benar tahun depan. Jadi sahabat-sahabat tak puas hati. Termasuk yang tak puas hati Sayyidina Osman bin Affan, sebab nampak janji Sayyidina Umar, sebab janji itu nampak tidak berlaku adil, nampak berat sebelah sebagainya. Tapi Nabi kata, terima ya Umar, terimalah wahai sahabat, sebab Allah suruh terima. Itulah mukadimah surah Al-Fatih ni, inna fatahna laka fatham mubina tu. Perjanjian Hudaybiyah tu yang kita nampak tak adil tu sebenarnya jalan kemenangan Islam. Kita nampak rugi, tapi tak, sebenarnya untung, bukan rugi. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala janji dengan kemenangan yang besar. Selepas itu, wa maghanima katsiratan ya'khuzunha, dan kata Allah, lepas ni kamu akan dapat harta rampasan perang yang banyak. Lepas ni terima perjanjian Hudaybiyah, lepas ni kamu akan dapat banyak kemenangan Islam, banyak harta rampasan perang. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ya'khuzunha, dan Allah Ta'ala menyebut bahawa Allah menjanjikan pada orang beriman bahawa kamu akan dapat harta rampasan yang banyak, harta rampasan perang yang banyak, maknanya kemenangan demi kemenangan Islam. Rupanya betul. Lepas perjanjian Hudaybiyah tu, hampir semua peperangan dimenangi oleh Islam. Tahun depan Nabi datang tawang kota Mekah. Lepas tu berlaku satu semua tu kemenangan berlaku, menang semua lepas pada tu. Jadi banyak kemenangan dan banyak harta rampasan perang diperoleh oleh Islam. Fa'ajjalakum hazihi wa kaffa aydiyan nas ankum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah menyegerakan untuk kamu harta, dan ia telah menahan tangan-tangan manusia, yakni pihak musuh, daripada menyerang kamu. Allah tahan macam mana? Musuh rasa gerun nak lawan Islam. Sebelum ni samsing je, sebelum ni berani. Lepas Mekah jatuh tangan Islam, maka musuh-musuh mula tidak berani menyerang Nabi. Allah Ta'ala sebut Allah tahan tangan-tangan mereka, dan itu sebagai satu tanda ayatan lil mu'minin, tanda-tanda kebesaran, bukti bagi orang yang beriman dan membenarkan janji Allah Ta'ala kepada orang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan Allah Ta'ala berjanji, Allah Ta'ala akan menambahkan petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, satu lagi kata Allah, ada lagi, iaitu di mana Allah Ta'ala simpan bagi orang beriman ni harta-harta kemenangan Islam yang Allah dah reserve, dah simpan untuk orang beriman. Selepas itu
Ya, selepas zaman Nabi naik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, lepas tu kita tengok Rom jatuh ke tangan Islam, Parsi jatuh ke tangan Islam, ya, Syam jatuh ke tangan Islam, satu Allah sebut. Zaman Nabi perang tu hanya perang sikit sekitar Mekah tu saja, ya, dan ada lagi kata Allah, ya Allah simpan, qad ahatallahu biha, Allah Ta'ala simpan untuk orang beriman, iaitu kemenangan yang banyak lagi kemudiannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, Allah Maha berkuasa atas segala. Walau qatalakum allazina kafaru, kalaulah ini kita tak tahu ni. Ayat ke-22 ni, kalau Allah tak beritahu, kita tak tahu. Allah kata, kalau orang musyrikin Mekah tu waktu perjanjian Hudaybiyah tu nak serang Nabi, kalau mereka mari serang Nabi, mereka akan dikalahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau mereka perang Nabi masa tu, walaupun tu Islam, masa tu bawa pisau kecil je, bukan bawa pedang, sebab nanti umrah, bukan lagi bawa peperangan. Jadi tak ada kelengkapan perang. Tapi kata Allah, kalau kamu perang masa itu, mereka akan dikalahkan. Musyrikin akan kalah pada masa tu. Tapi mereka sabar ikut apa yang perintah oleh Nabi SAW. Bahkan walau summala yiduna waliyan wala sirah, mereka akan lari ketakutan dan mereka tidak akan dapat siapa yang menolong mereka. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Demikianlah sunnah Allah, yakni peraturan-peraturan Allah yang telah berlaku semenjak dulu lagi. Ya, sebenarnya sunnatullah yang berlaku ni orang lain sekarang yang sebut nature. Ya, nature ni perubahan sesuatu berlaku secara semula jadi. Dalam Islam tak ada benda tu berlaku sendiri. Semua benda berlaku tu mesti ada pencipta dia. Maka dalam Islam istilah nature tu ialah sunnatullah. Sunnatullah. Ketentuan Allah Ta'ala, ada pencipta yang melakukannya. Bukan cara pasal apa air batu ni bila kena panas dia cair. Orang kata tu itu perubahan secara nature. Tak. Dia tidak akan cair tanpa izin Allah. Ya, api sifat membakar, itu nature. Tak, api pun tidak akan membakar tanpa izin Allah. Sebab tu Nabi Ibrahim campur dalam api tak hangus pun. Ya, logik akal akan kata kalau ikut nature, ya, bila Nabi Ibrahim campur dalam api hangus dia. Ya, kenapa dia tak hangus? Sebab sunnatullah. Allah yang menentukan segala sesuatu, ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu akan dapati tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Ta'ala. Itulah sunnatullah yang telah Allah tu kepada manusia orang beriman. Ya, mudah-mudahan kita bertambah keyakinan, ketakwaan kita, ya, bila kita baca ayat macam ni. Wallahu a'lam.